Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Jadi alhamdulillah kita dapat sambung untuk sesi yang seterusnya membincangkan asbab ikhtilafil fuqaha. Jadi kita sebelum ni dah terangkan tentang fasa-fasa fiqh itu. Kemudian kita dah masuk zaman moden, mazhab-mazhab yang muncul. Jadi ini antara sebab kenapa ulama ataupun fuqaha berbeza pandangan. Walaupun kita punya matlamat ataupun matlamat mereka sama, iaitu mengikut perintah Allah dan Rasul, mengikut Al-Quran dan Sunnah. Jadi yang pertama kita akan tengok perbezaan-perbezaan istilah. Wuku' al-ikhtilaf bainan nas amrun daruri. Jadi perkara yang berbeza pandangan ataupun perbezaan pendapat ni, dia adalah perkara yang daruri. Daruri adalah dari kalimah darurah, iaitu mesti berlaku. Tidak mungkin ataupun tidak dapat lari daripada berlaku. Sejak kemunculan manusia ataupun sejak kita adalah, kerana berbeza akhlak, berbeza perangai, berbeza kefahaman. Jadi kalau kita tengok dalam bidang-bidang yang bukan agama ataupun bukan fiqh pun berbeza pendapat. Di parlimen bentangkan usul ada perbezaan. Di mana-mana ada meeting ada perbezaan. Ini tak setuju, ini setuju. Jadi secara fitrah ni ataupun dalam keluarga sendiri, antara adik-beradik, anak beranak, suami isteri dan lain-lain, ada sahaja ikhtilaf. Jadi perkara ini adalah daruri. Dan untuk bukanlah kita kata maksud syarak ataupun tujuan pensyariatan ni untuk memberi manusia bergaduh. Bukan. Ala wajhin la yuaddi ila tabayun wa tahazzub wa kullu minal mukhtalifin qasadahu ta'atallah. Orang yang berbeza pandangan ataupun Allah telah menciptakan perbezaan ini bukan kerana untuk kita berpuak-puak, berpecah-pecah. Tetapi masing-masing inginkan ataupun qasadahu, menginginkan bermatlamatkan mentaati Allah dan Rasul. Jadi jika itu niatnya, masing-masing nak ikut Al-Quran, masing-masing nak ikut sunnah, cuma kefahaman ada sedikit berbeza, maka itu tiada masalah. Wa idza kana al-aslu wahidan, jika asal usulnya, sumbernya sama dan tujuannya sama dan jalan untuk melaluinya sama, iaitu Al-Quran dan sunnah, maka lam yakad yaqa' ikhtilaf wa in waqa'a kana ikhtilafan la yadur. Jadi kalau tujuan dan lain-lain adalah sama, jadi secara teorinya tiadalah ikhtilaf. Ada pun jika berlaku, maka dia bukan la yadur. Dia tidak memudaratkan, tiada masalah. Seterusnya, sebab-sebab. Yang ni kita akan perincikan detail. Antara benda yang kita nak bincangkan adalah yang pertama, jenis-jenis khilaf. Adakah semua khilaf kita terima? Ataupun ada khilaf yang kita tolak? Kemudian, adakah ikhtilaf dalam fiqh ini rahmat? Ini pernah dijawab sebelum ni, ada dalam satu sesi, satu persoalan kawan Entum ada tanya dan saya ada hurai sikit je lah. Mungkin hari ni kita boleh tengok lebih lanjut. Asbab ikhtilaf al-fuqaha. Ini tujuan utamanya. Apa sebab mereka berikhtilaf? Dan apa pandangan ataupun apa stand kita menghadapi perbezaan-perbezaan ini? Seterusnya, jenis. Baik, jenis terbahagi kepada beberapa pembahagian. Yang pertamanya dari sudut al-qabul warrad. Diterima ataupun tidak. Jadi sebelum tu, pembahagian ni dia adalah teori lah, ataupun pembahagian ni dia boleh jadi macam-macam. Contoh kita kata dalam satu kelas tu, 40 orang contohnya, ada masa mungkin kita boleh bahagikan melalui jantina. Jadi ada dua pembahagian sajalah, lelaki perempuan. Ataupun kita boleh bahagikan tempat tinggal, asal usul. So mungkin yang ni daripada Shah Alam, daripada Selangor, yang ni daripada Perak. Jadi kita boleh bahagikan lebih kurang 13 ataupun 14 pembahagian.
Ataupun mungkin kita boleh bahagikan ketinggian. Lebih 170, 160 hingga 170, bawah 160. Jadi boleh pembahagian tu boleh jadi pelbagai mengikut sudut masing-masing. Jadi pembahagian yang pertama untuk khilaf fuqaha ni, yang pertama adalah dia diterima ke tidak. Jadi kita bahagikan dua. Yang pertama, dia itu sa'ir, makbul. Dia tu telah berleluasa ataupun dah disebar luas pandangan tu dan dia diterima. Ini seperti khilaf-khilaf para fuqaha ataupun para mujtahidin pada perkara cabang melalui ijtihad masing-masing, yang mana tiada dalil yang qat'i. Tiada dalil yang confirm kita kata satu je yang benar. Tapi dalil tu zanni. Boleh jadi macam-macam tafsiran. Maka jika pendapat tu berleluasa ataupun tersebar luas dan yang keluarkan pandangan tu adalah ulama seperti Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, maka ini disebut al-khilaf al-maqbul as-sa'id. Yang kedua adalah al-khilaful mardud, al-mazmum. Khilaf yang tertolak dan tercela. Tadi diterima. So bila masa pula ditolak, maka antaranya adalah maka nafi usuluddin. Khilaf yang berlaku pada usul agama. Perkara-perkara yang pasti di dalam agama. Maksudnya Allah itu esa. Tiada khilaf. Malaikat itu wujud. Rasul itu wujud. Rasul itu mendapatkan wahyu dari Allah, bukan semata-mata akal dia. Jadi benda-benda ni tak ada khilaf. Dia kalau dia bercanggah, sama ada nasyi'an an ta'assub, dia lahir daripada sifat fanatik, sifat taksub, ataupun ego, tak nak terima kebenaran, ataupun dia cuba berlawanan dengan dalil. Atau benda itu terbit daripada orang yang tak berkelayakan. Orang yang tak layak bagi pendapat pun sibuk nak keluarkan pendapat. Contohnya, dulu pernah ada anti hadis. Anti hadis di Malaysia contohnya. Kita kata hadis ni adalah kalam Rasulullah ataupun perbuatan semua yang disandarkan kepada Rasulullah dan kita jadikan dia sebagai sumber. Tapi si fulan tu dia kata sunnah tak boleh pakai. Al-Quran sahaja. Sebab Al-Quran daripada Allah, sunnah daripada manusia biasa. Yang mana manusia biasa yang boleh salah, boleh betul. Jadi kenapa kita nak dengar cakap dia? Jadi benda ni semua sama ada ta'assub, ego, cuba berlawanan dengan dalil, ataupun orang tu memang tak layak untuk bagi pandangan, dia sibuk nak bagi pandangan. So ini adalah khilaf yang tercela dan tertolak. Ini yang disebutkan dalam ayat Al-Quran, kata Allah Ta'ala, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ. Jangan jadi orang yang berpecah belah selepas apa? Selepas datangnya kebenaran. Jadi kalau dah ada kebenaran, Allah itu esa. Azab kubur itu wujud. So benda-benda ni pasti dan tidak boleh dicanggahkan. Seterusnya, jenis-jenis khilaf menurut ataupun dari sudut hakikatihi. Dari sudut dia punya hakikat kejadiannya. Yang pertama, takhyir. Yang kedua, tadad. Takhyir maksudnya optional. Bervariasi, boleh pilih. Setiap pandangan yang ada tu, kita boleh pilih dan dia tak bercanggah antara satu sama lain. Nanti kita tengok contoh. Yang kedua pula, adalah khilaf yang saling bercanggah, saling berlawanan. Maksudnya kalau kita terima satu, kita terpaksa menolak yang kedua. Sebab dia tak seragam ataupun dia tak sama. Dia pasti akan bercanggah. Apa contoh yang optional ataupun bervariasi? Contohnya adalah ikhtilaf pada sifat azan. Yang kedua, ikhtilaf pada sifat bacaan al-istiftah. Al-istiftah ni lebih masyhur, kita belajar doa iftitah. Doa iftitah. Yang mana setiap mazhab itu ataupun setiap riwayat, dia ada perbezaan dari sudut lafaz. Ada yang baca Allahumma ba'id baini wa baina Allahumma ba'id baini. Macam itulah ayat dia. Ada pun yang lain macam yang kita baca Allahu Akbar kabira, ataupun ada yang start pada perkataan yang lain. Ala kulli hal,
sifat doa istiftah ataupun doa iftitah ni ada banyak riwayat yang mana ada ulama ambil bacaan ni, ada ulama ambil bacaan ni, bacaan yang tu pula. Jadi adakah dia berbeza? Tidak ada berbeza. Sebab Syekhul Islam dan lain-lain ada mengatakan bahawa bacaan ni mungkin Nabi pelbagaikan bacaannya di dalam solat. Jadi kita sebagai orang yang akan datang, orang yang seterusnya, umat yang seterusnya, boleh pilih mana-mana bacaan yang Nabi baca. Jadi tak ada masalah. Adapun yang kedua, contohnya, tadi ada jenis bacaan, beberapa bacaan. Jadi kalau dia nak baca yang ni, dia tak berlawanan dengan yang ni. Sebab yang lain tu boleh dipilih. Dan betul semuanya. Begitu jugalah sifat rukuk, sifat sujud. Bacaannya ada perbezaan. Ada yang baca subuhun kudus. Ada yang baca subhanazil jabarut wal malakut. Ada yang baca subhana rabbiyal a'la. Macam kita baca. Ala kulli hal, dia adalah takhyir. Yang kedua, dia bercanggah. Kalau pilih satu, akan bertentangan dengan yang satu lagi. Contohnya, khilaf pada perbahasan wuduk. Adakah terbatal apabila memakan daging unta? Jadi dia ada khilaf lah mazhab Hambali. Dia berpegang dengan satu hadis yang mengatakan batal. Ala kulli hal, itu adalah khilaf. Maksudnya, bila satu kata ataupun pandangan A kata batal, pandangan B kata tak batal, maka dia akan bercanggah. Dia tak mungkin kita boleh dapat pilih ataupun dua-dua tu bersatu. Begitu juga bab sentuhan contohnya kan. Sentuhan jantina yang berlainan. Wanita dengan lelaki yang bukan mahram lah. Yang bukan mahram. Jadi jika dia bersentuhan, adakah membatalkan wuduk? Pun ada khilaf. Jadi kalau yang kata batal, maka dia akan bercanggah dengan 180 ataupun 180 darjah dengan pandangan yang kata tak batal. Okey, seterusnya, hal al-ikhtilaf al-fiqhi, adakah khilaf fiqh ini rahmat? Dia adakah blessings to us apabila Islam scholars dia berbeza pendapat? Pertama, kita pernah dengar biasanya perkataan ni. Ishtahara bainan nas, telah masyhur di dalam kalangan manusia bahawa adanya perkataan ni, ungkapan iaitu perbezaan itu rahmat. Ini disebut adalah hadis, ikhtilaf ummati rahmah. Jadi kita jelaskan satu persatu dari sudut sanadnya dia bukan hadis. Ataupun kita kata hadis yang tiada asal. Maksudnya bukan hadis lah. Yang kedua dari sudut makna, adakah sebab kadang-kadang kalau hadis tu lemah, hatta hadis maudhu' sekalipun, kadang-kadang maknanya boleh jadi benar. Maknanya boleh jadi benar. Ala kulli hal, dari sudut sanad terbukti hadis yang tiada asal. Dari sudut makna, bolehkah kita terima perkataan ni ataupun informasi ni, maklumat ni, iaitu rahmat ikhtilaf umatku menjadi rahmat. Jadi ada ulama yang menunjukkan makna yang hampir serupa. Antaranya adalah kalam Umar Abdul Aziz. Dia kata, ma ahabbu anna ashaba Rasulillah lam yakhtalifu. Aku tak suka kalau sahabat Rasulullah ini tidak berbeza pendapat. Kerana kalaulah semua tu ada satu pandangan sahaja, maka manusia akan berada dalam kesempitan. Sedangkan mereka itu iaitu para sahabat adalah imam yang layak diikuti, layak dicontohi. Jadi kalau mereka berbeza pendapat, dia lapang untuk kita. Ada yang pilih Ibnu Abbas, ada yang pilih Ibn Mas'ud, ada yang pilih Abu Hurairah, contohnya. Tapi kalau semua sahabat satu pattern saja ataupun satu pendapat, maka umatnya iaitu kita zaman sekarang ni, nak tak nak hanya perlu pilih itu saja. Yang kedua, lamma sanafa rajulun kitaban, ini di zaman Imam Ahmad rahimahullah. Jadi ketika itu ada orang yang ingin menulis satu kitab namanya Kitab Perbezaan Pendapat. Kitab Al-Ikhtilaf. Kemudian Imam Ahmad kata, namakan bukan perbezaan pendapat, kitab keluasan. Keluasan. Sebab apa? Dia keluasan kepada kita. Wa yukhraj min hadha at-takhayyur min aqawilil ulama ala sabili tashahhi. Wa yakhruj. Tapi
Walaupun kita kata, let's say kita kata sanad tu terbukti bukan hadis, tapi makna boleh diterima. Sebab para ulama ada sebut benda yang lebih kurang sama, iaitu ikhtilaf itu menjadi kelapangan untuk kita. Tapi adakah semua benda kita kata semua perbezaan itu bagus? Pergilah berbeza. Berbeza dengan pemimpin, berbeza dengan kawan. Adakah macam tu kita kata terkeluar daripada kaedah ni untuk orang yang memilih pandangan ulama kerana tasyahi. Maksudnya dia sengaja pilih. Sengaja nak ambil mudah. Maka itu bukan rahmat, itu adalah penipuan ataupun tipu daya. Contohnya, kita belajar kan, ada mazhab yang mengatakan sentuh wanita batal. Sentuh berlainan jantina tak batal. Ada dua pendapat. Lebihlah sebenarnya, tapi yang masyhur dua. Jadi contohnya dia dah belajar selama ni, batal lah seperti mana mazhab Syafi'i yang kita selama ni belajar, sentuhan antara jantina berbeza adalah membatalkan wudu. Tiba-tiba kena dekat dia, situasi yang dia terkena ataupun tersentuh, dia rasa malaslah nak ambil balik wudu. Kalau macam tu aku pakai pendapat yang tadi itulah, yang aku tolak sebelum ni, yang aku rasa macam pelik, tak batal wudu. Tapi kena dekat situasi dia, dia kata pandangan yang satu lagi. So itu tak termasuk dalam rahmat. Adakah dia rahmat lagi? Kita katakan ada fenomena ataupun apa yang kita nampak dia adalah rahmat. Yang pertama, khafa'ul haq rahmatun bi ba'dhin nas. Kadang-kadang ada satu perkara yang bila tidak dizahirkan, dia lagi mudah kepada kita. Tapi bila dizahirkan, maka dia akan sesak untuk kita. Asalnya kita ada banyak option. Tiba-tiba terbukti kepada kita satu je yang okey, yang lain semua tak okey. Maka manusia akan rasa sempit dengan satu pilihan. Khilaful fuqaha adda ila ijadi qawaid yasirun 'alaiha. Dan perbezaan ulama juga menyebabkan masing-masing akan buat method, akan buat kaedah bagi menyokong pendapat masing-masing. Itulah yang telah lahirnya ilmu usul fiqh. So dalam setiap mazhab ada usul sendiri. Sebab apa? Sebab dia orang cuba kumpulkan kaedah yang mereka gunakan untuk menyokong pendapat-pendapat mereka. Seterusnya, al-ikhtilaf yumahhisul masail wa yuharriruha. Dengan adanya khilaf, kita akan mula berfikir. Kita akan menatijahkan idea ataupun permasalahan. Dan kita akan susun elok-elok. Kelima, keempat, al-jahlu bil khilaf. Kalau kita tak tahu benda tu khilaf, kita jahil, kita ingat itu ada satu pendapat sahaja, maka ini menyebabkan kita akan menolak kebenaran dari pihak yang lain ataupun kita akan menanam sifat ta'assub bagi pandangan yang kita tak pernah dengar. Jadi ini antara kepentingan jugalah saya kongsikan ilmu sejarah fiqh ni supaya kita nampak keluasan. Kalau kita tak tahu, contohnya, ingatkan selama ni pandangan tu sahaja, rupanya ada pandangan lain yang menggunakan dalil yang lain. Jadi waktu tu dada kita akan lapang dan kita tak akan mudah menyesatkan orang. Itu yang keempat. Yang kelima, tahqiqul ubudiyyati lillah, merealisasikan sifat hamba kepada Allah Ta'ala. Sebab apa? Fa inna ma'ani wal adl, sebab keadilan dan seumpama dengannya, dia akan menguji kita lah. Bila orang lain bercanggah ataupun berbeza pendapat dengan kita, menguji keimanan ataupun menguji sikap kita. Kita nak gaduh dengan dia ke? Kita nak terima dia ke? Ataupun kita discuss elok-elok ke? Wallahu alam. Seterusnya, asbab ikhtilaf al-fuqaha. Sebab-sebab. Jadi kita boleh pecahkan kepada sebab-sebab al-a'idah ila adillah, yang kembali kepada dalil. Kemudian sebab-sebab yang kembali kepada cara untuk menjustifikasikan ataupun memberatkan dalil, memberatkan pandangan. Kedua, sebab-sebab yang kembali kepada dilalatul alfaz, penghujahan menggunakan lafaz itu. Keempat adalah sebab yang kembali kepada tahqiq al-manat. Yang ini kita akan perincikan kemudian. Yang pertama, asbab ataupun sebab-sebab yang kembali kepada dalil. Pertama sekali, ini juga disebutkan kalau ada yang ingin tahu lebih lanjut, boleh rujuk Raf'ul Malam Anil A'immatil A'lam oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Tajuknya Raf'ul Malam An A'immatil A'lam.
mengangkat celaan daripada mencaci para ulama. Iaitu kita tahu mereka berbeza pendapat, jadi untuk mengelakkan kita caci mereka, apatah lagi yang berbeza pendapat, maka kita boleh rujuk buku tu. Di situ dihuraikan lebih kurang banyak alasan kenapa mereka berbeza. So ini secara ringkasnya. Yang pertama, mujtahid itu tak sampai kepadanya dalil. Ataupun waktu dia sedang buat kajian, sedang meletakkan hukum, dia tak jumpa dalil tu. Buktinya apa? Buktinya seperti kisah Saidina Umar Al-Khattab. Ni kita sebut sebelum ni. Apabila ada satu negeri kena ta'un, jadi Umar tak tahu apa yang perlu dilakukan. Sehinggalah Abdul Rahman bin Auf, sahabat baik Rasulullah juga dan sahabat baik Umar, dia kata Nabi melarang kita masuk. Kalau kita di luar, tempat yang kena ta'un ataupun zaman sekarang virus lah yang contagious, yang merebak. Jadi kita kalau ada di luar tak boleh masuk. Kalau dah ada di dalam ataupun dah kena penyakit tu, jangan keluar. Ini yang disebut oleh hadis dan tidak diketahui oleh Saidina Umar ketika itu. Al-ikhtilaf fil hadis. Yang kedua, yang pertama tadi tak sampai dalil. Yang kedua adalah berbeza pandangan dalam hadis, iaitu cara dia nak mensahihkan hadis tu. Apa status hadis di sisi dia. Ada kalanya ulama bila dia tapis hadis tu, dia nampak ni hadis daif. Jadi bila hadis daif, dia tak guna untuk keluarkan hukum. Tetapi contohnya hadis yang sama dia kata daif, hadis dekat ulama lain sampai kepada orang lain, ulama lain tu kata hadis ni sahih ataupun hadis ni hasan. Jadi kami pakai untuk pendalilan. Ini antara yang ada. Contohnya, sah ke solat orang yang berada di belakang saf? Ini antara yang dikhilafkan oleh para ulama. Kalau kita solat berjemaah dalam satu saf kan, tiba-tiba ada saf yang seterusnya, ada seorang je dekat situ. Ada seorang je dekat situ. Jadi orang tu adakah sah? Mengikut sebahagian pendapat seperti mazhab Hambali dan lain-lain, dia tidak sah. Ra'a rajulan, kerana Nabi SAW pernah melihat satu lelaki yang berada seorang-seorang di belakang saf. Kemudian Nabi suruh dia untuk ulang balik solat dia. Jadi kenapa kena ulang? Membuktikan tidak sahih ataupun tidak sah solat tu. Ala kulli hal, hadis ni berbeza pendapat. Ada yang kata sahih, ada yang kata tidak sahih. Jadi kalau hadis ni sahih, maka orang akan guna hadis ni untuk mengatakan si fulan tadi tak sah, maka tak boleh solat di belakang saf. Tetapi kalau ulama yang kata hadis ni tidak sahih, maka hadis ni tidak boleh terpakai dalam hukum. Jadi orang yang solat di belakang saf, solatnya sah. Ala kulli hal, itu antaranya. Al-ikhtilaf fi ba'dil adillah, perbezaan dalam certain dalil ataupun sebahagian dalil. Contohnya, khilaf antara majoriti ulama dengan kelompok Zahiriyah, iaitu mengatakan tentang riba dalam perkara yang 6. Jadi riba disebutkan harta yang berlaku padanya riba seperti emas, perak, gandum, tamar, garam dan lain-lain. Ada 6 lebih kurang. Jadi para ulama bincang, adakah 6 benda tu sahaja yang terkena padanya riba ataupun makanan-makanan lain pun termasuk juga. Contohnya kalau emas dan perak adalah harta ribawi, adakah duit kertas dikira ribawi? Jadi kalau ikut Zahiriyah, ini antara minoriti, dia kata 6 tu je lah, sebab dalam hadis sebut 6 sahaja. Tetapi jumhur, majoriti para ulama, dia kiaskan kepada benda lain. Jadi makanan lain pun termasuk, wang kertas pun termasuk. Maja'a an Syafi'i. Yang keempat adalah ikhtilaf pada susunan dalil ataupun darjat penghujahan. Jadi kalau ada dalil yang banyak kan, kita ada Al-Quran, Sunnah, kalam sahabat, qiyas. Jadi kalau masing-masing ni semua kita kumpulkan, ada beberapa dalil, mana satu kita nak utamakan dulu. Jadi susunan tu masing-masing mengikut ulama ada perbezaan. Contohnya,
telah datang diriwayatkan daripada Imam Syafi'i rahimahullah, siapa yang menjual haiwan, menjual sesuatu binatang, kemudian dia syaratkan selamat daripada aib, an yabra' min kulli aibin lam ya'lamuh akhdhan biqadha' Utsman wa sarha bi anna al-asah fil qiyas adamul bara'ah. Okey, jadi ini dalam bab jual beli. Kalau kita jual sesuatu, contoh dalam in this case adalah binatang. Kemudian penjual tadi dia syaratkan, setakat ni aku bebas daripada apa-apa aib. Maksudnya haiwan ni okey untuk dibeli, tak ada apa-apa aib. Ataupun kalau ada pun, ni maksudnya wasyaratal bara'ah, berlepas diri daripada aib. Dia dah bagi tahu awal, penjual tu, aku berlepas diri. Aku jual ni, kau tengok sendiri. Kalau tak ada aib, alhamdulillah. Kalau ada aib, aku berlepas diri. Aku tak ada tanggungjawab. Jadi adakah sah? Jadi kalau ikutkan, akhdhan biqada'i Utsman. Dikatakan Imam Syafi'i kata sah kalau si penjual tadi buat macam tu. Iaitu dia kata aku berlepas diri daripada aib, maka dia selamat. Sebab apa? Sebab ini pernah dijatuhkan hukum oleh Saidina Utsman. Namun wasarraha bi annal asah. Kemudian dia sebut bahawa mengikut kias. Jadi maksudnya apa? Kias dengan kalam Utsman ataupun perbuatan Utsman, kias itu dinaikkan lagi. So kita utamakan kias bahawa jual beli itu tak boleh, iaitu orang tu tak selamat. Kalau dia kata aku berlepas diri daripada aib, tiba-tiba pembeli itu nampak ada aib, jadi boleh tak dipulangkan? Boleh. Okey, seterusnya asbab ikhtilafil fuqaha. Pada yang kedua iaitu sebab yang berlaku pada dilalatul alfaz, pada perkataan. Contohnya dalam dilalatul alfaz, ini huraian lebih lanjut boleh rujuk ilmu usul fiqh. Antara perkataan-perkataan yang ada adalah al-mustarak al-lafzi, homonim, yang ada banyak makna. Satu lafaz ada banyak makna. Jadi masing-masing ulama ada yang pilih ni, ada yang pilih ni. Contoh, ni antara yang penting ataupun yang sangat lazim disebut oleh para ulama, kalimah al-qur'u ataupun quru' di dalam Al-Quran. Jadi quru' ni 3 kali quru'. Untuk orang yang talak, yang ditalakkan tapi masih haid, dia ni 3 quru' iddahnya. Jadi 3 quru' ni 3 apa? Tengok dalam kamus, ada yang kata quru' tu haid, ada yang kata quru' tu suci. Jadi 3 kali suci ke 3 kali haid? So berbezalah kalau ditakrifkan dengan makna yang berbeza. Kemudian at-taraddud bainal haqiqati wal majaz. Perkataan tu sama ada satu perkataan ada banyak makna ataupun satu perkataan tu dia ada makna hakikat, makna majaz. Contoh, kalimah al-lams di dalam Al-Quran. Aw lamastumun nisa. Jadi perkataan lamas tu, adakah sentuhan betul-betul ataupun dimaksudkan sentuhan secara majaz, iaitu persetubuhan al-jima'. Maka sebab tu perbezaan pendapat. Mengikut mazhab Syafi'i, lams di sini lams hakiki, iaitu bila sentuh batal. Sentuh batal. Tetapi seperti Abu Hanifah, mazhab Hanafi dan ada segelintir pandangan mengatakan itu adalah majaz. Sentuhan di situ merujuk kepada persetubuhan. Jadi kalau sentuh biasa tidak batal. Misal untuk yang ketiga, khilaf pada kaedah mentafsirkan lafaz. Contoh, ikhtilaful ulama fi daril maghsubah. Hal hiya sahihah kama qala al-jumhur atau batilah kama qala al-hanabilah. Jadi bila kita solat, contohnya di satu rumah, dia sebab kalau ikutkan dekat sini dia tak tulis salat. Sebenarnya tertinggal kalimat salat. Ikhtilaful ulama fi salati fi daril maghsubah. Kalau kita ada rampas sesuatu rumah, sesuatu kawasan, kita rampas kawasan tu tanpa hak,
kemudian kita solat ke atas tu. Adakah hukum solat tu sah mengikut jumhur ulama, majoriti, ataupun kita kata tak sah seperti mazhab Hambali? Sebab apa? Sebab dia ada kaedah. Kaedah mengatakan iqtida an-nahyi al-fasad ataupun an-nahyu yaqtadil fasad. Kalau larangan membawa kerosakan. Larangan membawa maksud kerosakan. Jadi kita dilarang rampas harta orang. Jadi bila seseorang, si fulan merampas tanah milik seseorang ataupun rumah dia, kemudian dia solat dalam tu, maka ada larangan. Bila ada larangan, maka menyebabkan solatnya rosak. Ini kata mazhab Hambali. Ala kulli hal, jumhur mengatakan solat tu sah sebab dia tak ada kaitan dengan perbuatan solat. Dia memang rampas tu berdosa, tetapi perbuatan dia solat itu sah. Okay, seterusnya, asbab ikhtilafil fuqaha yang kembali kepada yang ketiga ni kembali kepada cara untuk tarjihkan. Cara untuk tarjihkan. Contohnya, khilaf pada permasalahan batal tak wuduk dengan menyentuh az-zakar, kemaluan lah. Jadi ada hadis pelbagai. Satu riwayat Talaq bin Ali. Apa hadisnya? Innama huwa bid'atum mink. Ketika Rasulullah ditanya, Rasulullah kata, itu sebahagian daripada kamu. Itu sebahagian daripada badan kamu. Apa maksudnya? Maksudnya tak batal. Seolah-olah macam kita, lepas ambil wuduk, kita sentuh tangan kita, sentuh muka kita, yang merupakan sebahagian daripada kita. Jadi, Nabi kata dekat situ, dia tersentuh ni lah, min massi az-zakar. Jadi, Nabi kata, itu kan sebahagian daripada kamu. Jadi, maksudnya tidak batal. Tetapi ada hadis lain iaitu Busrah binti Safwan meriwayatkan idza massa ahadukum zakarahu falyatawadda. Jika dia tersentuh, maka dia kena ambil wuduk semula. Jadi antara dua kaedah ni ataupun dua hadis ni, mana yang nak diutamakan? So khilaf. Ada yang kata hadis pertama mansukh, hadis kedua yang tetap, ataupun hadis yang kata batal itu menafikan, maka kita akan utamakan yang itu. Ala kulli hal, perbezaan ulama. Kemudian yang keempat adalah sebab yang kembali kepada tahqiq al-manat. Tahqiq al-manat adalah untuk meletakkan situasi mengikut hukumnya. Contohnya, ta'rifan ada disebut belah kanan, ijtihadun fi tanzili an-nas wa tatbiqihi ala ahadis suwar. Ijtihad untuk menurunkan nas, mengaplikasikannya pada sesuatu surah, sesuatu situasi. Contohnya, perbezaan ulama apabila meletakkan hukuman yang layak diterima oleh An-Nabash. An-Nabash ni dalam bahasa Arab maksudnya pencuri kain kafan. Jadi mungkin wallahualam dia gali ke apa ke, kemudian dia ambil kain kafan tersebut. Ambil daripada kubur lah kalau tengok dalam ni. Alladhi yanbush al-qubur liya'khudh al-akfan. Ni disebut oleh para ulama. Jadi nabash ni, apa hukumnya? Adakah kita nak hukum seperti hukum pencuri sebab dia mencuri? Ataupun kita bukan hudud tetapi ta'zir? Sebab apa? Sebab dia bukan makna mencuri. Sebab kita dah sebelum ni kita kita tak sempat lagi. Tapi kalau dalam fiqh adanya tajuk as-sariqah, mencuri, iaitu syarat-syaratnya banyak. Antaranya mestilah diambil daripada tempat yang disimpan khas. Kemudian lebih daripada nisab. Kan? Jadi adakah syaratnya terkena pada orang yang mencuri kain kafan? Pertama, kain kafan tu nilainya tak adalah sampai had mencuri. Kemudian dalam masa yang sama mungkin dia bukan disimpan dengan tujuan simpan harta. Jadi adakah dia dikira pencuri ke tidak mencuri? Bila seorang menganggap dia pencuri, maka hukumnya hukum pencuri. Kalau kita kata itu memang perbuatan itu jahat tapi dia bukan pencuri, jadi hukumnya lain. Wallahu a'lam. Seterusnya, al-mawqif. Jadi apa pendirian ataupun stand kita terhadap khilaf-khilaf yang wujud ni? Yang pertama, kita kena terangkan yang kebenaran. Maksudnya apa yang kita rasa betul,
apa yang kita belajar, kita rasa dalil tu menenangkan dan kuat, itu yang kita sebarkan. Kemudian yang kedua, adil bersama makhluk. Maksudnya kita walaupun kita kata pendapat kita insya-Allah yang benar, tapi orang yang berbeza pendapat ataupun pandangan dengan kita mesti adil dengan dia. Kita tak boleh gaduh dengan dia. Kita kena beri dia peluang. Sebab dia pun ada dalil. Ketiga, at-tahzir. Iaitu jangan melampau. Jangan melampau pada kedua-duanya. Maksudnya apa? Jangan culas sangat sehingga tak ada pendirian. Ambillah mana-mana pendapat yang kau suka, yang kau dengar. Tak, kita mesti ada spesifik pendapat yang kita tahu, yang kita rasa betul, yang kita belajar selama ni. Tapi dalam masa yang sama, kena terima juga pendapat ataupun kita kena iktiraf pendapat orang lain. So, jangan terlebih sana, jangan terlebih ke sana. Jangan terlampau bergaduh dengan manusia untuk tegakkan pendapat kita. Dalam masa yang sama, jangan tak ada pendapat langsung pula. Jadi, itu antara mauqif kita. Okay, seterusnya. Al-muhafazah ala manazil al-ulama. Iaitu dalam masa yang sama kita sampaikan kebenaran, kita kena jaga nama baik ulama sesuai dengan kedudukan mereka, yang mana mereka itu boleh tersilap. Tetapi kita tak boleh mencela dan menghina mereka. Contohlah, let's say kita ada 4 mazhab, contohnya Imam Ahmad, Hanafi, Syafi'i dan Maliki. Jadi bila contohnya kita kata pendapat Imam Syafi'i lebih tepat dalam bab sekian-sekian, kita tak bolehlah mencela, oh rupanya mazhab lain ni jahil sebab dia tersalah mentafsirkan. Na'udzubillahi min zalik. Jadi kita kata tak boleh. Haram dan meletakkan tempat mereka, tempat ulama di tempat yang sepatutnya. An yakuna hadaful mukhtalifin al-wusul ila al-haq. Kemudian matlamat orang yang berbeza pendapat untuk mencapai kebenaran dalam masa yang sama nak berdamai, nak berkasih sayang, ma'a baqa'il ulfah was-suhbah wa jam'il kalimah. Jadi walaupun contohnya situasi tadi kan, satu kata batal wuduk, satu kata tak batal wuduk. Jadi bila solat berjemaah sama-sama, masing-masing dengan pendapat yang samalah. Masing-masing dengan pendapat masing-masing. Jadi contohnya kalau mereka berjemaah, seorang kata, contohnya berjemaah, tiba-tiba ada tersentuh wanita. Jadi untuk yang makmum ataupun orang yang menganggap batal, silakan ambil wuduk. Kemudian yang berpendapat tidak batal, jangan kita marah dia pula. Kenapa kau tak ambil wuduk? Kau punya wuduk batal. Sedangkan dia berpendapat yang satu lagi, iaitu tidak terbatal wuduk. Ala kulli hal, itu antara pengajaran yang kita boleh dapat melalui khilaf-khilaf yang muncul di dalam fiqh ataupun mazhab-mazhab Islam. Wallahu ta'ala alam. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.